dan salam sejahtera, selamat datang ke Podcast Sejarah, episod yang keempat. Hari ini kita akan membincangkan topik fokus yang keempat, iaitu penyerahan Sabah kepada British, bab 4 tingkatan 4. Saya Nurina Syafiqah bersama saudara Arif. Boleh awak perkenalkan diri? Nama saya Arif Nazmi bin Muhammad Nizam. Saya dari kelas 4 Nilam. Hari ini Arif akan menerangkan faktor-faktor penyerahan Sabah kepada British dan reaksi penduduk terhadapnya. Sabah dijajah oleh SBUB iaitu Syarikat Borneo Utara British, manakala Sarawak pula dijajah oleh seorang iaitu James Brooke dan keturunannya. Okey Arif, boleh awak terangkan tak faktor-faktor yang menyebabkan SBUB menyerahkan Sabah kepada British? Okey Diana, sebelum tu saya akan terangkan 3 faktor utama dahulu. Yang pertama, kita ada memenuhi kepentingan British. Yang kedua, meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Dan yang ketiga, masalah kewangan yang dihadapi oleh SBUB. Okey, kita pergi balik ke faktor yang pertama, iaitu memenuhi kepentingan British. Kenapa British pilih Sabah? Sebab Sabah ni dia berpotensi untuk menggantikan Sri Lanka, India dan Burma sebagai tanah jajahan British. Sabah ni juga dia boleh membekalkan sumber bahan mentah, dan British ni dia nak buat Sabah sebagai kawasan pasaran barangan British. Okey, faktor yang kedua iaitu meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Semasa pemerintahan SBUB, macam Diana cakap tadi itulah, Syarikat Borneo Utara British, Sabah ni dia merupakan negeri naungan British. British dia menguasai hubungan luar dan pertahanan Sabah, dan sebab itulah SBUB dia menyerahkan Sabah kepada British. Dan faktor yang terakhir iaitu masalah kewangan yang dihadapi oleh SBUB. Semasa Perang Dunia yang Kedua, Jepun telah menjajah Sabah dan telah memusnahkan bandar Jesetten, Kudat dan Sandakan. Dan SBUB ni dia memerlukan kos yang tinggi untuk membaiki semula kerosakan yang telah dibuat oleh Jepun. SBUB ni dia tak boleh bangunkan semula Sabah sebab kekurangan dana, dan itulah 3 faktor penyerahan Sabah kepada British. So, daripada apa yang Arif katakan sebentar tadi, kita dapat simpulkan bahawa terdapat 3 faktor utama, iaitu meneruskan dasar British dalam hubungan luar, memenuhi kehendak British dan masalah kewangan SBUB. Okey Arif, boleh tak awak terangkan tentang reaksi penduduk terhadap penyerahan Sabah kepada British? Diorang marah ke? Diorang protes ke? Diorang buat surat aduan ke? Okey, reaksi penduduk Sabah terhadap British, diorang tak buat apa-apa penentangan. Sebab ada 2 sebab. Yang pertama, dasar British. Yang kedua, kepentingan ekonomi kepada penduduk tempatan. Dasar British dia ada 2. Yang pertama, British menindas kegiatan berpersatuan, dan yang kedua, British juga menghadkan peluang pentadbiran. British menindas kegiatan berpersatuan dengan mengasingkan pemimpin daripada etniknya. Antara pertubuhan yang British tindas adalah Barisan Pemuda Sabah dan Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Sebagai contoh, Parti Kebangsaan Melayu Labuan, pemimpin dia Tengku Nordin. Tengku Nordin ni dia dipindahkan ke Jesetten sebab British dia tak nak Tengku Nordin dengan rakyat Sabah sama-sama bangkit untuk menentang pentadbiran British. Sebab inilah pemimpin dia suka untuk kumpulkan semula etnik dia sebab perbezaan penempatan dan ekonomi. Okey, kita pergi dasar yang seterusnya iaitu menghadkan peluang pentadbiran. British ni dia menghadkan peluang pentadbiran kepada rakyat Sabah, menyebabkan rakyat Sabah tak ada pengalaman dalam pentadbiran atau birokrasi barat. Jadi itu adalah 2 dasar menyebabkan rakyat Sabah tak menentang penyerahan Sabah kepada British. Akhir sekali kita pergi ke kepentingan sosioekonomi kepada rakyat Sabah. Okey, rakyat Sabah ni dia ingat British datang untuk memajukan Sabah lah, memajukan perniagaan, nak memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah. Diorang ni tak perasan yang British tu menjajah Sabah. Rakyat Sabah beranggapan
penyerahan Sabah kepada British untuk dapat memajukan Sabah. Sebab itulah penduduk tempatan tidak menentang penyerahan Sabah kepada British. Konklusinya, rakyat Sabah tidak menunjukkan sebarang penentangan terhadap penyerahan Sabah kepada British. Mereka tidak menentang kerana mereka tidak memahami tujuan penyerahan Sabah kepada British. Mereka beranggapan bahawa selepas Sabah diserahkan kepada British, British akan majukan Sabah dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan tanpa menyedari bahawa Sabah telah dijajah oleh British. Untuk pengetahuan penonton, gelombang gerakan nasionalisme di Sabah berlaku selepas British memperkenalkan langkah ke arah berkerajaan sendiri. Sebelum saya akhiri podcast pada hari ini, saya nak tanyakan Arif satu soalan. Berdasarkan apa yang kita bincangkan sebentar tadi, rakyat Sabah tidak menunjukkan sebarang penentangan sebab diorang tak faham. Diorang tak ada kesedaran tentang apa yang perlu mereka lakukan atau kepentingan kesedaran untuk mempertahankan tanah mereka. So hari ini saya nak tanyakan soalan, apakah kepentingan kita untuk mempunyai kesedaran untuk mempertahankan tanah air kita daripada dijajah oleh kuasa asing? Pentingnya untuk kita menjaga tanah air kita daripada dijajah oleh kuasa asing. Yang pertama, untuk menjaga kedaulatan negara kita. Yang kedua, tiada peperangan di dalam negara kita. Dan yang ketiga, imej negara dijaga. Saya kira pandangan Arif amat bernas. Jawapan Arif telah menunjukkan kita bahawa betapa pentingnya kesedaran di dalam setiap individu untuk menjaga kedaulatan negara kita. Itu saja podcast sejarah kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri program ini, Arif ada apa-apa yang nak diucapkan kepada penonton-penonton? Untuk semua batch 06 yang mengambil SPM pada tahun ni, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya. Walaupun dah masuk dalam Dewan Exam, just teruskan je. Jangan stop, jangan pandang belakang. Masa depan korang ada dekat tangan korang. Doakan untuk kita orang SPM tahun ni, dan insyaAllah lah semua batch 07 straight A. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okay, itu saja ucapan yang Arif telah berikan kepada batch 06 yang akan menduduki SPM pada tak lama lagi, dekat dalam sebulan je lagi. Saya nak ucapkan selamat maju jaya, do your best and you know yourself. Awak tahu yang awak boleh. So, saya nak ucapkan selamat maju jaya and take care, study sampai boleh. Dalam walaupun sebulan, masa lagi banyak lagi. So, kita study sebanyak yang boleh. Do your best. Terima kasih. Jumpa lagi dalam next episode. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Bye.